Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung kuliah ilmu usul fiqh, dan kuliah pada malam ini adalah kuliah siri yang ke-11 menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usulul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Dan pada malam ini kita akan menyambung perbincangan tentang perbahasan kategori ataupun jenis-jenis dan juga bahagian yang terdapat di bawah Al-Hukm Taklifi. Al-Hukm Taklifi terbahagi kepada 5. Yang pertama wajib. Kita telah menyentuh berkenaan dengan tajuk wajib sebelum ini. Kemudian bahagian yang kedua adalah sunat, pun kita telah selesai pada kuliah yang lepas, dan pada malam ini adalah bahagian yang ketiga, iaitu al-haram awil muharram. Definisi al-haram ialah ma talaba syari'u al-kaffa anhu ala wajhil hatmi wal ilzam, iaitu apa yang dituntut oleh syarak supaya meninggalkannya, dan tuntutan suruh tinggal ini ala wajhil hatmi wal ilzam, iaitu mesti tinggal, mesti jauhkan perkara tersebut. Fayakunu tarikuhu ma'juran muti'an wa fa'iluhu athiman 'asiyan. Manakala orang yang meninggalkan, mukallaf yang meninggalkan perbuatan yang haram ini akan diberi pahala dan juga dianggap sebagai orang yang taat kepada suruhan Allah Subhanahu wa taala. Wa fa'iluhu athiman 'asiyan. Manakala mereka yang melakukan perkara yang diharamkan ini adalah orang yang berdosa dan juga dianggap sebagai pelaku maksiat. Dan pengharaman ini, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tak kiralah sama ada dalilnya berbentuk qat'i yang tidak ada keraguan padanya, dan dalil qat'i ini dari segi qat'iyatus subut ialah Al-Quranul Karim dan juga sunnah mutawatir. Contoh pengharaman yang berdasarkan kepada dalil qat'i ini ialah seperti pengharaman zina, di mana pengharaman zina ini sabit dengan ayat Al-Quranul Karim, wala taqrabuz zina. Dan ayat Al-Quran seperti mana yang disebutkan tadi, ia adalah qat'iyatus subut, dan hukumnya adalah qat'iyatus subut. Tu maksudnya dari segi sampainya wahyu itu datang kepada kita adalah berbentuk qat'i, pasti. Dan juga dalil pengharaman sesuatu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada ia datang dalam bentuk qat'i ataupun datang dalam bentuk dalil zanni. Seperti mana pengharaman contohnya macam pengharaman pengharaman sutra dan sebagainya yang berdasarkan kepada hadis-hadis ahad. Ini adalah pandangan jumhur usuliyin, dan bila kita sebut jumhur usuliyin ini, mereka terdiri daripada golongan ataupun mazhab Syafi'i, Maliki dan juga Hambali. Jadi dari sudut ulama jumhur usuliyin ini, mereka menganggapkan bahawa istilah al-haram ataupun al-muharram itu tidak dilihat sama ada dari sudut dalil itu adalah dalil qat'i, qat'iyatus subut, ataupun dalilnya adalah zanniyatus subut. As long as selagi mana adanya dalil yang mengharamkan sesuatu perkara, maka ia adalah haram. Tetapi di sisi ulama Hanafiyah ataupun yang disebut di sisi al-fuqaha, kalau al-fuqaha dalam ilmu usul fiqh itu merujuk kepada golongan mazhab Hanafi. Di sisi mazhab Hanafi, mereka tidak mengistilahkan sesuatu perkara itu sebagai haram kecuali dalilnya adalah dalil yang qat'i, iaitu yang sabit dengan Al-Quranul Karim ataupun hadis mutawatir. Adapun kalau sesuatu perkara itu ditegah oleh syarak berdasarkan dalil zanni, itu dinamakan makruh tahriman. Makruh yang tahrim, iaitu makruh yang hampir kepada haram. Baik. Itu dari segi khilaf para ulama usul fiqh berkenaan dengan istilah haram. Jadi ada khilaf di kalangan jumhur usuliyin dengan mazhab Hanafi ataupun mazhab fuqaha ini.
seperti mana perselisihan mereka terhadap istilah al-wajib dengan al-fardu. Kalau al-wajib al-fardu ni tidak ada beza di sisi ulama jumhur usuliyin, tetapi di kalangan mazhab Hanafi ada sedikit perbezaan berkenaan dengan istilah fardu dan juga al-wajib, seperti mana kuliah-kuliah yang telah seperti mana yang telah disebutkan dalam kuliah yang terdahululah. Baik, jadi bagaimana kita memahami pengharaman sesuatu perkara dalam Al-Quranul Karim ataupun hadis Rasulullah SAW. Dan dia datang dalam beberapa uslub ataupun beberapa jenis. Antaranya apabila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan at-tahrim itu sendiri. Contohnya macam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 23, hurrimat alaikum ummahatukum. Jadi ayat ini Allah gunakan perkataan hurrimat, harrama yuharrimu, dan ini adalah mabni lil majhul, hurrimat alaikum ummahatukum, iaitu diharamkan kamu berkahwin dengan ibu-ibu kandung kamu sendiri. Jadi Allah menggunakan perkataan hurrimat ataupun harrama. Jadi senang faham begini kan, kalau kita berjumpa dalam hadis ataupun dalam Al-Quranul Karim, perkataan yang Allah guna tu adalah hurrimat, haramallah dan sebagainya, maka automatik kita faham benda tu adalah haram yang wajib ditinggalkan. Dan satu lagi, bagaimana kita nak memahami uslub pengharaman sesuatu perkara apabila Allah menggunakan sirah penafian halal, nafyul hilli, kan? Contohnya macam hadis la yahillu malum ri'in muslimin illa bitibin min nafsihi. Tidak halal harta seseorang muslim itu kecuali dengan cara yang benar. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menggunakan uslub la yahillu, tidak halal. Jadi dalam dalil kalau kita jumpa perkataan la yahillu ataupun hurrimat, haramallah dan sebagainya, itu bermaksud perbuatan itu adalah haram. Kemudian kita juga boleh memahami maksud haram itu dengan uslub apa? Iaitu uslub tegahan yang lain-lain kan. Apa saja bentuk tegahan, dan apatah lagi kalau tegahan itu terdapat balasan ataupun hukuman yang disediakan kalau kita buat. Contoh beginilah. Kalau kamu buat begini, kamu akan dibalas ataupun dihukum demikian. Maka uslub sebegitu menunjukkan bahawa perbuatan itu adalah tidak dibenarkan ataupun haram. Kan? Contohnya macam apa? Contohnya macam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj, fajtanibur rijsa minal awsan wajtanibu qawladz zur. Ini adalah fi'il amar, kan? Fi'il amar, tetapi bermaksud jauhkan ataupun tinggalkan. Bukan fi'il amar suruh buat, tapi fi'il amar suruhan, suruh tinggal. Maka hendaklah kamu menjauhi kekotoran syirik, minal awsan wajtanibu qawladz zur, dan hendaklah kamu menjauhi ataupun tinggalkan perkataan-perkataan yang dusta. Contoh lain bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Dan arak, berjudi, menyembah berhala, menenun nasib dan sebagainya, itu adalah najis, rijsun min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan, maka hendaklah kamu jauhkan daripada perkara-perkara tersebut. Jadi perkataan fajtanibuh di sini juga adalah fi'il amar, tetapi fi'il amar yang bermaksud tinggalkan ataupun jauhkan, dan ini memberi maksud sebagai haram. Contoh lain, Allah Subhanahu Wa Taala sebut walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Kalau kamu melempar tuduhan kepada wanita-wanita yang yang suci dengan tuduhan zina, kemudian kamu tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka hendaklah sebat mereka ini dengan 80 kali sebatan. Jadi maksudnya dalam ayat ni kan, tidak ada perkataan diharamkan ataupun jauhkan, tetapi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut satu benda,
kalau kita buat, kita kena sebat. Jadi sebat ini dia berbentuk negatif. Okey. Jadi bila berbentuk negatif itu, ia memberi indikator bahawa perbuatan itu tidak dibenarkan. Apatah lagi dalam konteks ayat ini, itu maksudnya adalah haram kita melakukan tuduhan zina ataupun tuduhan liwat kepada seseorang, ataupun dalam istilah fiqhnya disebut sebagai al-qazaf. Itu surah An-Nur ayat 4. Manakala contoh lain, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Mereka yang makan harta anak yatim secara zalim, secara tidak benar ataupun zalim, melampaui batas, sesungguhnya mereka itu menempah nasib yang buruk dalam neraka, di mana mereka akan makan bara api neraka, dan mereka sudah pasti akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dalam ayat ni Allah tidak gunakan uslub diharamkan, jauhkan dan sebagainya. Cuma Allah kata kalau kamu makan harta anak yatim secara zalim, maka kamu akan dapat balasan. Balasannya ialah akan dapat akan masuk neraka dan juga akan mendapat siksaan, iaitu memakan bara-bara api neraka. Jadi kita tahulah neraka itu adalah bentuk yang negatif. Maka apabila ada balasan hukum sebegitu, maka kita faham bahawa hukum perbuatan makan harta anak yatim secara zalim itu adalah diharamkan. Baik. Jadi para ulama telah membuat istiqra' ataupun kita panggil kajian yang mendalam, bahawa syarak tidak mengharamkan sesuatu perkara kecuali adanya mafsadah ataupun adanya keburukan dalam perkara yang diharamkan. Sebab Allah adalah Tuhan yang mencipta kita, dan Allah tahu apa yang baik dan buruk kepada kita. Dan perkara yang diharamkan ini sama ada ia kembali kepada zat ataupun ain benda yang diharamkan itu, dan ini istilahnya dipanggil al-haram li zatihi ataupun al-muharram li zatihi aw li ainihi. Dan kadang-kadang mafsadah itu tidak kembali ataupun bukan berpunca daripada zat ataupun benda tu, tetapi ia berpunca daripada perkara yang yang melingkari ataupun yang berkaitan, yang berdekatan dengan perkara haram tersebut, kan? Dan ini diistilahkan sebagai al-haram ataupun al-muharram li ghairihi. Baik, kita lihat apakah definisi al-muharram li zatihi dan juga al-haram li ghairihi. Al-muharram li zatihi adalah apa yang diharamkan oleh syarak, kan? Dari awal lagi, kan? Kenapa? Kerana terdapatnya kemudaratan dan juga keburukan sendiri, keburukan yang ada dalam perkara yang diharamkan itu, dan tidak boleh dipisahkan. Memang awal-awal lagi datang saja ayat tu ataupun datang saja dalil berkenaan dengan sesuatu perkara, memang awal-awal lagi dah kata benda tu haram. Ini dinamakan sebagai al-haram bi zatihi. Contohnya macam apa? Zina, berkahwin dengan mahram sendiri, makan bangkai, mencuri, membunuh membunuh dengan sengaja, dan sebagainya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita baca dalil, kan, sama ada dalam Quran ataupun hadis, memang dalil menunjukkan perkara tu awal-awal lagi, asal-asal lagi benda tu dah diharamkan. Dan hukum al-haram li zatihi ini ia tidak disyar'ikan sama sekali, dan tidak halal ataupun tidak harus bagi seseorang mukallaf untuk melakukannya. Dan kalaulah seseorang mukallaf itu melakukan perkara yang diharamkan, yang kategori pertama ni li zatihi ini, maka ia boleh dicela dan akan mendapat dosa. Dan tidak akan berlaku apa-apa kesan syarak apabila dia melakukan perkara yang haram tu. Maksudnya macam ni. Kalau contoh tadi, kan, dia mencuri harta sesiapa lah, kan, tanpa izin, kan, dia ambil barang orang tanpa izin, itu dikira mencuri lah. Jadi bila dia ambil barang tersebut, kan, itu tidak menjadikan barang yang dicuri itu sebagai harta hak milik dia. Itu maksud yang tidak memberi kesan dari sudut hukum syarak, dari segi syaraknya. Kalau dia berzina dengan seseorang, mengandung perempuan tersebut dan melahirkan anak,
maka anak itu tidak boleh dikategorikan sebagai anak yang sah taraf dari segi syar'inya, sebab itu adalah anak zina. Jadi contoh al-haram li zatihi ini, contoh lainlah, seperti makan bangkai. Bangkai ni contohnya macam lembu, kita tak sembelih dia. Katakanlah kena langgar kereta mati, tak sempat sembelih, jadi maka ia menjadi bangkai. Ataupun kita sembelih tetapi sembelih yang tidak mengikut syarat, iaitu tidak putus urat halqum dan juga urat marik itu kan. Maka walaupun lembu yang kita sembelih tidak menepati sembelihan syar'i, maka ia bila dia mati, lembu tersebut akan menjadi bangkai yang tidak boleh dimakan. Kemudian apa lagi contoh dia? Akad nikah. Okey, kita boleh berkahwin dengan orang perempuan yang bukan mahram. Kalau berkahwin dengan mahram, contohnya macam adik sendiri, kakak sendiri, ibu sendiri, makcik, dan kita tahu, memang kita kenal orang itu adalah mahram kita, maka perkahwinan itu menjadi perkahwinan yang haram dan batal. Lainlah kalau kita tak tahu kan, contoh macam kita ni terpisah daripada kecil lagi dengan katakan dengan dengan adik perempuan kita kan, contohnya. Sampai besar kita bertemu, kita tak kenal, kemudian kita kahwin dengan perempuan tersebut, rupa-rupanya adik kandung kita. Dan selepas dah berkahwin, dah dapat anak pun, barulah kita dapat tahu dan ada orang bagi tahu yang itu adalah adik kandung kita. Maka ketika itu wajib fasahkan perkahwinan tersebut, tetapi anak itu masih dianggap sebagai anak yang sah taraf, yang boleh dibinkan kepada kita. Sebab kita mula-mula kita kahwin dengan perempuan tu, kita tak tahu yang dia adalah adik perempuan kita. Tapi kalau daripada awal lagi kita tahu, kita nak kahwin dengan mahram kita, maka itu adalah perbuatan yang diharamkan dan akad itu menjadi akad nikah yang batal. Okey. Itu dari sudut hukum asalnya ataupun dipanggil hukum azimahnya. Hukum asalnya benda itu diharamkan. Tapi kadang-kadang dalam keadaan-keadaan tertentu kita diharuskan ataupun dibenarkan untuk melakukan perkara yang diharamkan. Dan keadaan yang mengharuskan itu dipanggil keadaan yang darurat. Dan apa maksud darurat? Darurat ini satu keadaan yang boleh membawa kepada kematian ataupun kepada keadaan yang hampir mati. Dia tak bawa mati, tapi kalau kita tak buat benda tu, maksudnya kita akan berada dalam situasi yang teruk sangat. Jadi darurat ni jangan faham mati saja. Darurat ni sama ada mati ataupun yang kedua, dia boleh membawa kepada keadaan yang amat teruk, tapi dia tak mati, pun boleh diistilahkan sebagai maksud darurat. Kalau dalam kitab Qawaid Fiqh, darurat ni didefinisikan sebagai ma yuaddi ilal halak. Al-halak tu al-maut lah, au ma qarabal halak. Itu darurat. Jadi dalam keadaan darurat, yang maksudnya kita mungkin kita akan mati, ataupun kalau tak makan benda tu, kita mati, kan? Maka dalam keadaan darurat kita diharuskan untuk memakan ataupun melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Contoh kalau selalunya kita bagi contoh masuk hutan lah, kan? Masuk hutan ni kita tersesat, kan? Kita pun tak jumpa makanan ke buahan ke yang boleh kita makan untuk menyelamatkan nyawa. Yang ada nampak babi je. Jadi kita bunuh babi tersebut dan kita ambil sedikit dagingnya untuk kita makan. Itu dimaafkan. Kalau nak ikut hukum asal, babi adalah diharamkan. Tapi dalam keadaan darurat, mana kalau kita memang dah lapar sangat dah ni, lapar yang beramat sangat. Kalau kita tak makan, kita rasa kita mungkin boleh pingsan ataupun kita boleh mati. Maka ketika itu namanya adalah keadaan darurat, dan keadaan darurat mengharuskan untuk kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan walaupun hukum asalnya adalah haram. Jadi hukum asal yang haram tu dinamakan hukum azimah,
Manakala hukum yang diberi keringanan dinamakan hukum rukhsah. Kan? Di dalam keadaan darurat, dia ada satu rukhsah ataupun satu keringanan untuk kita melakukan perkara yang haram. Tapi kalau boleh elakkanlah. Kan? Ni darurat ni maksudnya dalam keadaan tak boleh nak elak lah kan. Sebab kalau boleh elak ataupun maksudnya ada alternatif yang halal dengan yang haram, maka kita wajib ambil yang apa nama yang halal itulah kan. Baik. Itu al-haram li zatihi. Manakala yang kedua, kategori kedua di bawah al-haram ini dinamakan al-haram atau al-muharram li ghairihi, iaitu satu perkara yang asalnya disyarakkan, dibolehkan dan tidak ada kemudaratan dan keburukannya padanya kan. Tetapi ada satu situasi yang menyebabkan ia jadi haram. Contohnya macam apa? Contohnya macam solat. Solat sebenarnya wajib kan. Solat adalah wajib. Tapi kalau kita solat dengan pakaian yang dirampas ataupun kita solat di tempat yang dirampas kan. Kita ambil alih tempat tu dengan cara apa nama rampasan kan. Kita masuk tanah orang, kita pergi semayang itu walaupun dia tak benarkan. Okey. Jadi ada dua isu di sini. Yang pertama solat, yang kedua memakai baju yang dicuri ke, dirampas dan sebagainya. Kan? Jadi yang pertama solat ni kalau nak ikut asalnya adalah benda yang disyar'ikan, iaitu hukumnya wajib. Tetapi disebabkan solat itu dilakukan di tempat yang dirampas ataupun dengan pakaian yang dirampas ataupun dicuri, maka menyebabkan ada benda yang boleh dan tak boleh. Jadi benda ada, bila bercampur benda boleh dengan tak boleh kan, maka ini dinamakan haram li ghairihi. Dia haram sebab lain. Bukan sebab yang asal. Yang tadi kategori pertama haram li zatihi. Itu haram dari segi asalnya. Tapi yang kategori kedua ni dia haram bukan sebab asal tapi sebab yang mendatang. Kan? Contoh lain. Kita berjual beli ketika azan Jumaat. Kan? Ada dalil dalam Quran kan. Idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah. Kan? Hukum jual beli asalnya adalah harus. Boleh kita jual beli sebab kita nak barang tu ataupun kita penjual, kita nak untung lah kan. So hukum jual beli adalah diharuskan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Tetapi apabila kita melakukan jual beli ataupun apa-apa transaksi muamalat ketika azan Jumaat sedang berkumandang, maka ia jadi haram. Kan? Kemudian contoh lain, nikah yang dimaksudkan nikah itu sebagai alasan untuk cina buta. Jadi asalnya nikah adalah sunnah. Nikah adalah harus ataupun sunat. Maksudnya bolehlah kan, memang kita boleh kahwin pun kan. Cuma di sini isunya ialah pernikahan itu dengan tujuan untuk menghalalkan wanita yang ditalak 3 oleh suami yang pertama tu kan. Contohnya macam ni, seorang suami telah menceraikan isterinya dengan talak 3. Sebab kalau talak 3 ni talak bain kubra kan, yang mana talak bain kubra ni dia tidak boleh rojok dah kan. Tak boleh rojok kecuali kalau si isteri tu dah habis iddah, kemudian berkahwin dengan suami baru dan suami baru tu jima' si isteri, kemudian suami baru tu pula menceraikan si isteri, habis iddah, maka barulah boleh si isteri itu kembali semula kepada suami pertama kan. Itu pun kalau suami kedua tu suami kedua tu menceraikan, menjima' isteri tu dan menceraikan habis iddah. Kalau dia kahwin, dia jima', tiba-tiba dia tak mau ceraikan, maksudnya tak boleh juga kan, tak boleh juga si isteri tu kembali kepada suami pertama. Okey. Cuma isu dia sekarang ni ialah bila perkahwinan kedua tu dengan suami kedua tu dia ada pakatan kan. Pakatan ataupun kita panggil dia buat helah lah.
kan? Si A ni suami pertama. Dia dah ceraikan isteri dia talak 3. Lepas tu dia nak kembali semula, A nak kembali kepada si isteri tu tak boleh. Kan? Sebab itu hukum dia. Tapi ada cara membolehkan si isteri itu kembali semula kepada si A. Jadi apa yang dia nak buat? A ni dia cari mana-mana pak sanggup. Itu yang istilahnya Cina buta tu kan. Dia cari mana-mana pak sanggup. Dia pakat dengan si B ni. Dia kata, B, hang tolong kahwin dengan si bini aku ni. Hang jimat, lepas tu hang cerai. Okey? Jadi mungkin ada bayaran ke, tanpa bayaran ke. Sebab dia ada pakatan tu kan. Dia buat helah tu. Maka perkahwinan Cina buta adalah diharamkan. Walaupun hukum asal pernikahan adalah disyar'ikan ataupun dibolehkan, disunatkan ataupun diharuskan. Okey. Hukum kategori al-haram li ghairihi ini kita melihat dari beberapa sudut pandang. Kalau kita melihat dari sudut hukum asal perbuatan tadi, yang contoh macam solat di tempat yang dirampas, hukum asalnya adalah hukum asalnya adalah wajib, sebab solat itu adalah wajib, kan? Tetapi bila kita lihat pula dari sudut perbuatan solat itu dilakukan di tempat yang dirampas, maka perbuatan itu adalah haram. Jadi dia ada aspek syar'i yang wajib tu, dan dia juga ada aspek haram. Ini yang dipanggil al-haram li ghairihi. Dan dari sudut hukum kepada kategori yang kedua al-haram li ghairihi, ada sedikit perbezaan di kalangan para ulama, di mana ada ulama yang menganggap bahawa kalau al-haram li ghairihi ni dia sah tapi haram. Contoh tadi kan, solat di tempat yang dirampas ataupun dengan pakaian yang dirampas. Jadi solat tu dah cukup syarat, dah cukup rukun, dia dah ambil wuduk, dah tutup aurat, dia menghadap kiblat, kemudian dia sembahyang cukup rukun dan sebagainya. Dari sudut tu sah. Tetapi perbuatan dia solat di tempat yang dirampas itu adalah haram. Jadi itu yang dikatakan sah tapi haram. Ini pandangan sesetengah ulama fiqh. Manakala ada setengah ulama yang mengatakan bahawa perbuatan kalau al-haram li ghairihi ini dia memang tak sah tu kan, solat tu tak sah, kemudian perkahwinan Cina buta pun tak sah, lagi apa tadi, jual beli ketika azan Jumaat pun tidak sah. Maka di sini ada sedikit perbezaan pandangan di kalangan para fuqaha tentang hukum al-haram li ghairihi. Jadi alhamdulillah kita telah menyentuh berkenaan dengan perbahasan al-haram ataupun al-muharram di bawah tajuk al-hukum taklifi. Dan ada lagi dua kategori di bawah hukum taklifi, iaitu makruh dan juga harus, yang mana insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Jadi apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.